Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulakan uh, perbincangan malam ni dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Khatim al-Sabaq al-Nasr wa 'ala alihi haqqa Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan, saudara dan saudara sekalian. Jadi lama kita tak bersiaran. Saya rasa lebih sebulan, 2 bulan kot. Pernah buat 2 kali Facebook live dalam page Nizam Herbalist kan. Tapi malam ni kita buat YouTube pula lama tak bersiaran. Jadi okey, saya cuba buat sesi ni sependek mungkin saya cuba sependek mungkin insya-Allah. Dan sebelum ni biasanya panjang-panjang 30 minit, 20 minit. Saya cuba buat 5 ke 10 minit. Saya cubalah insya-Allah. Jadi tajuk kita malam ni ialah tips untuk menurunkan gula dengan mudah. Semudah ABC. Sebenarnya mudah nak turun gula. Untuk orang yang selalu fluctuate, sekejap gula tinggi, sekejap rendah kan. Kita zaman sekarang ni makan banyak benda-benda yang processed food, makanan-makanan yang siap ready kan. Semua makanan-makanan tu makanan yang berasaskan bahan-bahan makanan putih, refined foods yang tak ada zat kan. Alright. So cepat kesan dia, insya-Allah. Sangat cepat. Sama ada orang tu tak ada kencing manis, baru peringkat permulaan kencing manis dipanggil pre-diabetics ataupun insulin resistant kan. Dan orang yang kencing manis kronik yang dah ambil insulin pun sangat cepat juga. Sangat cepat, tapi lebih cepat lagi orang yang pre-diabetic lah perubahan dia. Kan? Kalau kita tengok anak-anak kita yang kecil-kecil yang umur sekolah rendah ke sekolah menengah, kita cek gula, kalau ada mesin gula tu, glukometer tu kan. Cek titik kat jari, ambil darah, buang dekat strip tu kan, tengok gula berapa. Kita akan terperanjat kalau kita anak-anak kita makan macam-macam lah, macam-macam. Macam makan makanan yang fast food, processed food, makanan segera kan. Memang gula dia naik memang tinggi kalau kita tengok memang terkejut. So sebab itulah banyak penyakit. Sekarang ni banyak penyakit. Penyakit kencing manis, darah tinggi, jantung, kolesterol, dan sekarang buah pinggang dialisis. Banyak sangat. Dan Malaysia adalah top juara dalam penyakit buah pinggang yang kena dialisis. Malaysia juara di Asia lah. Di dunia pun mungkin nombor berapa saya tak tahu, tapi di Asia Malaysia juara. Jantung pun Malaysia antara nombor 1 nombor 2. Diabetes pun Malaysia nombor 1 nombor 2. Itu salah satu sama ada jantung 1 atau 2 dia dengan diabetes. Begitu. So 3 penyakit ni. Penyakit metabolik. Dialisis buah pinggang, jantung, kencing manis. Ini memang penyakit juara untuk kita di Malaysia, masya-Allah kan. Jadi saya nak bagi tips tips yang mudah aja mudah kita nak amal. Tapi nampak mudah, tapi bagi rakyat Malaysia, especially orang Melayu, memang bila saya cakap ni orang akan, alamak susahnya, lebih baik aku elakkan makanan yang ni lagi senang kan. So sebenarnya satu benda je nak kena jaga orang ada kencing manis ni. Minyak. Saya selalu tekankan minyak. Minyak sayuran yang diproses secara refined bleach deodorized. Minyak masak lah. Minyak masak. Minyak masak ni tak kira. Kalau minyak yang
jagung, minyak soya, minyak bunga matahari, ini lagi teruk. Bila kita memasak, menumis ke kita menggoreng, guna minyak ni lagi teruk, lagi cepat gula naik. Kalau minyak sawit tu antara minyak yang terbaik. Antara minyak terbaik dalam kategori minyak masak, minyak RBD. Minyak masak ni sebenarnya minyak yang diproses secara RBD, refined bleached deodorized. Gitu. So minyak sawit yang terbaik sebenarnya, yang terbaik. Sebab dia ada kandungan tocotrienol yang tinggi. Even lepas refined bleached deodorized pun, dia masih retain antara 50 miligram ke mikrogram. Saya pun dah lupa dah dia punya unit. Saya rasa miligram kot. Per kilogram kan. 50 miligram. Sehingga ada yang sampai ke tahap 500, 100. Kalau minyak cap lesung kan. Cap lesung tu lagi tinggi. Proses dia dah modified proses, dia dapat retain vitamin E tocotrienol yang lebih tinggi. Tak silap saya dalam 800 kot. 800 mg. 800 lebih macam itulah. Kan? Alright. So makanan berminyak, maksudnya makanan bergoreng lah. Itu nombor satu nak kena jaga. Bukan sebolehnya sekali ke 2 kali, 3 kali. Kalau lagi banyak kali, lagi teruk lah. Lagi tu gula naik lagi cepat. Sebab molekul yang teroksida, spesies molekul yang radikal bebas, meradangkan, merosakkan sel, merosakkan metabolik, mitokondria, kan? Block reseptor insulin dekat sel membran, kan? Yang mengubah profil lemak darah secara negatif. Maksudnya melonggoknya kolesterol jahat, total kolesterol, lemak, triglyceride disebabkan oleh minyak. Makanan bergoreng. Makanan bergoreng. Alright, ini secara umum. Semua makanan bergoreng. Kalau guna minyak recycle lagi teruk. Kalau goreng kali kedua, teruk lagi. Kalau kali pertama, dia 5%, 4%. Pembentukan molekul teroksida, molekul yang merosakkan sel lah, yang boleh meningkatkan gula dalam darah kita. Kalau 2 kali mungkin 7-8%. 3 kali naik lagi. Naik 4, 5, 6, 7. Kalau minyak dah gelap, lagi teruk. Kalau dah 25% kandungan polymerized triglyceride akibat proses menggoreng makanan, itu tak boleh makan dah. Itu tak sesuai makan. Itu memang penyakit. Itu memang penyakit. Jadi toksik pada tubuh kita. Alright. So, dia punya tips ialah makanan bergoreng, minyak, makanan bergoreng. Termasuk tumis jugalah, kan? Jadi kalau orang yang kecil manis kronik ni, dia kena jaga minyak. Kalau boleh 1 minggu, no minyak. Goreng memang tentu tak boleh. Goreng di luar memang lagi tak boleh sebab minyak recycle. Takkan orang nak guna sekali kan, rugilah. Betul tak? Jadi, makanan bergoreng, tumis dengan minyak pun tak boleh. Nak buat sup pun jangan tumis. Rebus je. Rebus ayam kampung ke, nak rebus ikan ke, kan? Nak buat masak pindang ke, nak buat sup tanpa minyak. Rebus 45 minit, 50 minit, 1 minit, jadi 1 jam, kan? Jadi keluar dia punya asid aminoprotein, jadi dia manis, jadi lemak. Pekatkan sikit. Kalau nak berminyak, selepas tutup api, minyak zaitun extra virgin, kan? Ataupun minyak kelapa darah, minyak yang sihat lah. Ataupun butter yang pure, bukan butter campur minyak sayuran lah, campur pewarna, perasa tiruan. Bukan, butter yang harga dalam RM10 lah. Satu ketul tu kan dalam 200 gram, 227 gram, 250 gram. Boleh, yang tu boleh. Selepas tutup api boleh hubur minyak. Kita nak rasa dia punya lemak sikit kan. Tapi kalau kita masak sup lamb, then tak payahlah hubur minyak. Lamb tu dah berlemak kan. Alright. So ikan merah pun dia ada minyak kan. Ayam kampung kan, mesti ada kulit sikit, lemak dia kan keluar. Tak apa, biar ada lemak sikit. Alright. So paling penting minyak. Tengok seminggu macam mana insya-Allah. Saya dah test beberapa orang, memang insya-Allah cepat. Hari pertama kita makan minyak, kita dah rasa tenaga kita improve.
Kalau tidak orang kencing manis ni lembik kan, tak larat je, sakit lutut, sakit tapak kaki, cucuk sana, cucuk sini, cucuk tapak kaki, sakit lutut, sakit pinggang, sakit tulang belakang, macam-macam. Frozen shoulder, sakit tengkuk, sakit kepala, sakit tangan, kebas, macam-macam. Ni orang kencing manis punya simptom. Dia ganggu habis. So, pertama sekali elak minyak. Itu saya nak cakap minyak. Semudah elakkan minyak, insya-Allah. Dia termasuklah margarine, shortening, trans fat, fatty chemical, emulsifier dalam roti-roti juga biskut-biskut semua ada emulsifier. Minyak sayuran. Ada minyak sayuran juga dalam tu So jadi bukanlah maksudnya elak makanan bergoreng, berminyak. Kita makan rebus je hari, makan pindang pun tak larat juga kan. Jadi hypo jadinya, lemah badan, anemic, tak cukup zat. Kita perlu zat lemak yang sihat daripada makanan kita, makanan protein ke, daripada makanan masa semua ada minyak kan. Okey. Jadi kita kena makan masakan bersantan. Gulai lemak kuning, gulai lemak putih, gulai lemak kari, gulai lemak kurma tanpa minyak. Begitu Tadi kita orang buat kurma, masak kurma santan, kelapa, ayam kampung tanpa tumis. Sedap, alhamdulillah. Jadi teknik dia kita rebus dululah ayam kampung tu dalam 30-40 minit biar keluar dia punya parti asam amino dia. Jadi sup tu, air rebusan tu dia manis. Lepas tu baru kita buat santan. Nak buat santan kara, kotak ke, santan perah ke, ubahlah. Kan, dan nak buat bawang, nak buat rempah kurma ke, rempah kari ke, kan, ataupun nak buat rempah sup je ke, ikut suka hati. Kan? Boleh. So santan, kena makan santan. Kita gantikan masakan berminyak dengan masakan bersantan. Kita orang Melayu di Malaysia makan bersantan, kan. Orang putih dia makan butter, susu banyak. Kita tak lalu makan butter, susu, kan. Ada setengah orang memang tak makan lah butter dengan susu. So makan santan, baru kita rasa kenyang, perut kita selesa, tak ada angin, kenyang lama. Puasa pun kita steady, tegak, tak ada hypo. Ni petang je dah lembik, hypo kan. Mula dah dizzy, dah tak cukup gula lah, tak cukup tenaga lah kan. So santan, itu. So ganti makan minyak dengan makanan bersantan, rebus, kukus, pindang. Kalau masak asam pun tanpa minyak. Begitu. So, dan juga masakan orang-orang Arab, Maghribi, contoh tajin. Tajin dia tak berminyak. Dia guna api kecil, api sederhana lah, kan. Dia tutup, kan. Ayam kampung ke, lamb ke, masak dengan tomato banyak dia masak tomato dengan bawang besar kan. Begitu. Alright. Itu sehat, makanan tanpa minyak Dan carilah resepi-resepi yang tanpa guna minyak, yang sedap-sedap, kan. Alright. So makan juga lamb sikit-sikit tak apa. Cuma kalau orang kencing manis ada kolesterol tinggi, lemak dia kurangkanlah, buanglah sebahagian besar, kan. Takut naik pula kolesterol dia kan. So bila kita makan ni kita akan kenyang. Walaupun kita tak makan goreng, dan dia akan satisfy kita punya keperluan nutrisi tubuh kita, sel kita. Jadi kita tak ada mengidam nak makan tu, nak makan, tak ada lah. Nak pergi makan kedai mamak ke, nak pergi restoran tu, tak ada Jadi kena makan santan selalu, masakan bersantan. Dan santan tu boleh hirup lah 2-3 sudu, 4-5 sudu. Saya memang hirup banyak lah, saya hirup banyak. Kalau kita memang dah lama tak makan minyak, insya-Allah boleh makan bersantan So dia akan mengenyangkan, dan kita akan makan 2-3 kali sehari pun cukup. Tak ada meraban nak cari makan dia, nak cari makanan ringan, nak kudap-kudap, tak ada. Dia relax, dia cool. Jadi perut kita kan kosong tapi tak meragam. Tak ada ingat ke makanan, tak ada. Kalau berpuasa pun masya-Allah, kan. Begitu. So minyak ingat. Minyak, margarine, shortening, dan butter tiruan, minyak sapi tiruan, ini semua tak boleh. Roti, biskut semua ada shortening, emulsifier. Kek pun ada ovalet, pelembut dia, fatty chemical, kan. Ini semua nak kena elak. InsyaAllah gula cepat turun, dan kita boleh naik tangga tanpa tercungap, tanpa sakit lutut, tanpa kebas-kebas, tanpa krem-krem dah.
Sebab darah jalan betul, oksigen pun sampai kepada seluruh sel, tisu, organ tubuh kita, masya-Allah. Begitu itulah dia punya teknik. Sebab minyak ni dia block peredaran darah peredaran darah, dan juga dia block sel dan liang-liang yang besar, liang-liang yang seni dalam sel yang untuk kemasukan nutrien, oksigen dalam sel, semua dia block habis. Reseptor-reseptor dia block. Kan? Dia mengotorkan darah, dia jadi dumping dalam darah kita. Jadi sampah sarap. Jadi gula naik, kolesterol naik, asid urik naik, lemak naik, badan pun naik, jadi gemuk, bulat kan. Begitu. So, ini insya-Allah. Alright. Itu saja minyak Cuba untuk 1 minggu. Kan badan rasa segar dan tegap, nafas rasa lapang, deep. Sedap. Kan jantung pun tak ada, kita buat pergerakan dia punya degupan dia stabil, mantap. Kita tak rasa debaran, tak ada rasa okey, kita naik tangga pun best macam orang muda-muda dulu. Begitu. Oksigen pun level tubuh kita dapat sampai kepada sel-sel. Sel otak, sel jantung semua. Barulah kita steady dan reverse balik. Kencing manis kita dia akan reverse balik. Simptom-simptom semua akan clear habis. Kencing buih, buah pinggang semua, insya-Allah. Ini tips yang pertama. Kan? Alright, tip mudah. Kena cerita banyak-banyak sangat orang tak faham So minyak termasuk emulsifier, trans fat, margarine, shortening. Dalam kek ke, biskut-biskut, roti-roti, semua tu masuk kategori minyak jahat yang ni. Alright, insya-Allah semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.